Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita bertemu lagi dalam sesi PDPR kali ini. Baik, untuk kali ini kita akan berbincang, bercerita, berbual tentang ayat penyata dan ayat tanya. Okey, dua ayat penyata dan ayat tanya. Okey, alright. Tengok gambar ni gambar ni dua orang. Dua orang tengah berada kat luar rumah dia lah. Okey, seorang ni tanya, "John, awak dah sarapan?" Awak dah sarapan dia tanya lah. Nampak tanya. Macam mana cikgu tahu dia tanya Sebab ada tanda tanya, tanda soal lah. Kawan dia cakap, saya sudah sarapan pagi tadi. Dia menyatakan yang dia sudah pun sarapan pagi tadi. Kawan ni tanya, kawan ni bagi satu pernyataan, iaitu ayat penyata lah. Dia bagi pernyataan yang dia sudah sarapan. Nampak tak? Perkaitan antara ayat tanya dan juga ayat penyata. Kalau ada ayat tanya, kebiasaannya dia akan dijawab dengan ayat penyata. Jarang-jarang, tapi berlaku juga apabila ah, ayat tanya dijawab juga dengan ayat tanya. Contoh John, awak sudah sarapan? Nak sarapan apa? Ah, okey, contoh nak sarapan apa? John nak sarapan apa? Saya puasa. Okey, contoh Baik, kita akan sambung lagi. Okey, apa itu ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Okey, ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Baik, macam soalan tadi itulah yang dia tanya, John, awak dah sarapan ke belum? John pun menyatakan atau menerangkan hal yang dia sudah pun bersarapan. Okey, baik. Kalau macam dalam gambar ni, kita tengok gambar ni. Gambar panda, seekor beruang panda. Okey, panda. Apa ayat penyata yang sesuai untuk gambar ni? Panda itu, beruang panda itu sedang berehat di atas pokok. Beruang panda pandai memanjat pokok. Contohlah contoh. Itu ialah contoh-contoh ayat penyata. Okey, contoh kat bawah ni. Contoh ni dua orang ni anak dan ayah dia. Mungkin anak dan ayah apa yang ada kat ujung sana tu? Bapak dia cakap, ayah dia cakap, kat ujung sana tu ada rumah nenek. Contoh anak dia tanya, bapak dia jawab. Jawapan bapak dia ni ialah ayat penyata. Menyatakan, menerangkan sesuatu hal, sesuatu perkara. Baik. Biasanya ayat penyata ni memang ada kaitan dengan ayat tanya. Okey, contoh-contoh ayat penyata. Kenderaan yang dipandu dengan laju sukar untuk dikawal. Gambar ni lah, bawa laju susah untuk dikawal. Sesi persekolahan pada tahun ini tamat pada bulan November. Menyatakan sesi persekolahan tamat pada bulan November. Kami sekeluarga tidak dapat pulang ke kampung. Menyatakan, kami satu keluarga, semua orang tak dapat pulang ke kampung. Bukan awak aja berjuta-juta lagi keluarga kat Malaysia ni tak dapat pulang ke kampung Kampung halaman lah. Tapi kalau awak tinggal kat kampung, hari-hari awak pulang ke kampung. Untung orang yang tinggal di kampung halaman dia sendiri. Okey, kita akan sambung lagi. Baik. Sekarang kita akan bercerita tentang ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanya sesuatu hal. Terdapat dua jenis ayat tanya, iaitu ayat tanpa kata tanya, ayat tanya dengan kata tanya. Ada dua. Satu tanpa, satu dengan kata tanya. Satu kata. Kemudian yang ketiga, apa itu ayat tanya? Tanda soal diletakkan pada akhir ayat. Baik. Macam mana kita nak tahu ayat tu ayat tanya atau tidak? Kita tengok di hujung ayat tu ada tanda soal tak? Ini kalau dalam penulisan lah. Kalau dalam pertuturan, dalam lisan,
awak mesti berkemahiran berbahasa lah. Untuk awak kenal pasti orang ni tanya aku ke, dia nak menyatakan sesuatu. Dia nak tanya ke, dia nak cakap, dia nak bagi tahu. Baik, itu ialah yang mana kemampuan kemahiran berbahasa awak akan menentukan sama ada awak boleh faham ke tidak apa yang diujarkan oleh orang lain. Orang tu tanya ke, orang tu jawab, orang tu cakap biasa je. Okey? Baik. Kat sini nampak ni, kat sini ada dua jenis iaitu tanpa dan dengan kata tanya. Kata tanya ni kita akan tengok slide lepas ni, okey? Okey, ayat tanya tanpa kata tanya. Tanpa, tak ada kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Oh, rupanya dia ni ayat penyata. Ayat penyata tapi jadi ayat tanya pula. Nampak ada trik dia dekat situ. Iaitu dalam lisan dalam pertuturan lah. Kalau dalam penulisan senang je nak tahu ayat tanya ni. Semua ayat tanya ujung dia ada tanda soal. Ayat tanya ni dengan kata tanya ke, tanpa kata tanya ke, ujung dia mesti tanda soal. Itu ayat tanya. Tapi dalam lisan, dalam pertuturan, dia punya trik dia, kalau tak ada tanpa kata tanya, meninggikan nada suara pada akhir ayat. Akhir ayat penyata. Akhir ayat lah. Di hujung ayat tu kita tinggikan nada suara kita. Contoh, kamu masih belum makan? Nampak? Kamu masih belum makan? Okey, nampak? Nada suara pada belum makan ni ditinggikan untuk menekankan yang itu ialah pertanyaan. Contohnya, contoh kedua, pertandingan perbahasan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Ataupun ayat pendek ni, minggu depan. Okey. Ataupun esok. Nak kena hantar esok. Okey, itu ialah contoh. Contoh. Contoh macam mana nak jadikan ayat penyata tu sebagai ayat tanya. Lepas tu sudah bertolak. Okey, baik. Itu ialah contoh-contoh yang mana ayat penyata, ayat biasa je jadi ayat tanya tanpa kata tanya. Kat sini tak ada kata tanya tak ada kata tanya. Kata tanya, kata tanya, kata tanya, kata tanya. Kata tanya tak ada kat dalam tiga-tiga ayat contoh ni. Jadi macam mana nak jadikan dia ayat tanya? Dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat. Akhir ayat tu kita tinggikan suara kita. Jadilah dia ayat tanya. Tapi bergantung juga kepada kemahiran berbahasa awak. Kalau ayat tu tunggang terbalik, awak tinggikan nada suara pun mungkin tak jadi kata tanya. Dia jadi kata seru ke, dia jadi ayat seruan ke, ayat arahan ke, dia mungkin jadi ayat lain lah. Okay, bergantung kepada kemahiran berbahasa awak. Okay, kita teruskan lagi. Ayat tanya dengan kata tanya. Okey, kali ini ayat tanya dengan kata tanya. Ialah ayat yang menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, bila, di mana, bagaimana. Dan sebagainya. Contoh, mengapa. Mengapa. Okey, contoh lainlah. Apa ni digunakan untuk apa? Keadaan, sesuatu, benda, kejadian, apa yang berlaku di sana. Itu kita gunakan apa. Siapa ni kita gunakan untuk individu ataupun orang. Siapa yang tidak hadir hari ini? Contoh. Contoh. Siapa. Kemudian, bila ini, kata tanya bila ini digunakan untuk menanyakan tentang masa. Bila kamu datang? Bilakah kamu datang? Bila hari jadi kamu? Contoh. Di mana digunakan untuk tempat. Di manakah kamu lahir? Di manakah rumah kamu?
Itu ialah kegunaan perkataan di mana untuk tempat. Bagaimana? Bagaimana ni ialah tentang cara melakukan sesuatu atau cara kejadian berlaku. Bagaimana kita nak masak Maggi? Contoh, contoh. Bagaimana cara untuk masak Maggi? Contoh. Satu lagi, mengapa tadi kan? Mengapa kan? Mengapa digunakan untuk sebab? Untuk bertanyakan sebab berlakunya sesuatu. Itulah kita gunakan kata tanya mengapa. Mengapa kamu tidak menghantar kerja sekolah? Kenapa? Kenapa? Mengapa? Mengapa tu kita nak tahu sebab. Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu bising? Mengapa kamu berlari? Tu kita nak tahu sebab. Kenapa awak buat sesuatu itu? Contoh, ni kat sini ada contoh dua-dua. Dua-dua tanpa partikel. Oh, sorry. Sorry. Ini ialah partikel K. Dia ada point dalam point yang kedua. Dalam bentuk tulisan, ayat-ayat ni perlu menerima partikel K dan diletakkan di hadapan ayat. Okey, baik. Ayat-ayat tanya dengan kata tanya. Apabila menerima partikel K. Partikel K ni, dia akan berada di hadapan ayat. Itu ialah struktur dia yang betul lah. Okey. Tanpa partikel K, kata tanya ini duduk di belakang boleh. Boleh duduk di belakang. Tanpa mengubah struktur ayat tu, menyalahi struktur ayat tanya tersebut. Contohnya kat sini tanpa dulu tanpa partikel K, pensel itu milik siapa? Okey, pensel itu milik siapa? Kita masih lagi tahu yang itu ayat tanya. Kerana pertama ada kata tanya, yang kedua ada tanda tanya, dan yang ketiga kalau dalam lisan nada suara, tone suara kita milik siapa ditinggikan sedikit untuk menunjukkan yang itu ialah pertanyaan. Tinggikan sikit kat sini kita tinggikan, dekat sini kita tinggikan sikit suara, nada suara kita. Untuk menjadikan ini ialah ayat tanya. Kalau dalam bentuk lisan lah. Kalau dalam penulisan, kalau dalam tulisan tak payah, cukup dengan meletakkan tanda tanya dan kata tanya, kita dah tahu dah ini ialah ayat tanya. Okey, seterusnya jenama gitar itu apa? Baik. Dalam pertuturan, jenama gitar itu apa? Apabila kita tinggikan suara dekat apa ini, automatik dia dah jadi ayat tanya. Kalau dalam lisan lah. Kalau dalam tulisan, easy. Very easy. Kita dah dapat nampak ada tanda apa? Ada tanda tanya kat sini. Ada tanda tanya. Automatik lah dia jadi ayat tanya. Okey, ketiga. Kamu akan bertolak bila? Okey. Contoh-contoh ni menunjukkan, sebenarnya bukan nak tunjukkan ayat tanya tanpa kata tanya. Sebenarnya kita nak tunjukkan tanpa partikel K. Partikel K ni partikel K. Partikel K. Okey. Apabila ada je partikel K ni, kata tanya yang tadi kat belakang ni automatik kena duduk kat depan. Kerana kalau dia duduk di belakang, dia akan menyalahi struktur ayat tu. Dia akan jadi janggal. Jadi salah lah sebenarnya cerita. Contoh cikgu dudukkan dia dekat belakang. Benda itu apakah? Okey. Benda itu apakah? Dah macam orang yang tak reti berbahasa pula. Pemain bola itu siapakah? Okey. Dia jadi macam tak betul lah. Dia jadi tak betul. Beliau dilahirkan bilakah? Okey, nampak tak kat situ? Nampak janggal dia, nampak salah dia, ketara sangat apabila dia duduk di belakang. Okey, baik. Sedangkan apabila duduk depan, dia bunyi dia macam ni. Apakah benda itu? Nampak tak? Dia akan jadi lebih natural, lebih semula jadi dan lebih
sebenarnya ikut hukum ayatnya pun dia lebih tepat. Dia memang tepatlah macam tu. Dia memang ayatnya jadi betul. Contoh kedua, siapakah pemain bola itu? Dan ketiga, bilakah beliau dilahirkan? Baik, dengan adanya partikel kah, kata tanya ni, ni. Apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa tadi tu, dia akan duduk di hadapan ayat. Dia akan duduk di hadapan ayat. Kalau tak ada partikel kah, dia duduk kat belakang. Kalau ada partikel kah, dia akan duduk di hadapan ayat. Perkataan pertama sekali dalam ayat. Okey. Settle. Okey, baik. Nampaknya itu saja perkongsian kita pada kali ini. Nanti tolong lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.